Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat di dalam Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan menceroboh. Surah Al-Ma'idah ayat 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam Bual Bicara tentang prihatin Gaza, sentiasa bersamamu. Dan sebenarnya program ini dibawakan untuk anda oleh Kompleks Islam Al-Ihtisam dengan kerjasama Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. Dalam kita berbicara tentang bagaimana untuk kita menarik perhatian kesedaran masyarakat dunia, terutama di Malaysia hari ini, untuk kita memungut dana, untuk kita menghantar bantuan kemanusiaan ke sana. Dan hari ini Alhamdulillah Kompleks Al-Ihtisam juga di samping juga mencari dana untuk penubuhan kompleks mereka di TTDI Jaya Shah Alam. Mereka juga untuk meruangkan masa bagi membantu kutipan dana bagi bantuan kemanusiaan ke bumi Gaza. Kembali semula kepada Tuan Haji Shah Syafiee. Kalau kita lihat Tuan Haji, perbezaan dan juga kelainan di antara dengan misi-misi bantuan yang telah sedia ada dengan program-program anjuran Kompleks Islam dengan Kompleks Islam Al-Ihtisam untuk stand up for Gaza. Bagaimana, ada kelainan dia sikit? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi pertama-tamanya lah kami melihat bahawa misi bantuan yang kita nak jalankan, pihak-pihak KI lah, yang telah dijalankan oleh pihak MAPIM. Program kita bercorak berjangka panjang. Long term. Yeah. Kita bukan buat projek berasaskan periodical, berkala atau ikut keadaan semasa. Saya. Jadi kita nak mesti ada satu program dan satu perancangan yang rapi, apa yang kita nak buat, bagaimana projek itu beri kesan kepada rakyat Gaza, dan bagaimana projek itu boleh membantu rakyat Gaza itu dengan sebaik-baiknya. Ini penting. Yeah. Kita tak mahu sekejap kita buat projek itu, kejap buat ini, buat projek itu dan inilah. Dan yang penting juga adalah bahawa setiap program yang kita buat itu bukan saja janji. Dia mesti satu projek yang mampu laksana. Dikotakan. Saya. Dan kita membuat itu setelah kita memikirkan, merancang dan sebagainya, dan kita merasakan bahawa inilah projek yang kita mampu buat dan itulah yang kita akan buat. Dan juga insya-Allah dan kita juga boleh buktikan bahawa projek-projek yang dijalankan bersama MAPIM dan ini adalah dia ketulus. Ada transparansi. Ada transparansi. Kita declare. Jadi kalau tengok dalam website kita atau dalam website MAPIM sendiri, tuan-tuan akan dapat melihat bagaimana duit yang ditermakan oleh semua rakyat Malaysia ini dibelanjakan. Dihantar projek mana, berapa banyak, bila kita hantar. Ini penting. Sebab nanti banyak orang katanya adalah bila kita berjumpa dengan orang, dia kata macam mana duit kita digunakan. Dalam hal ini kita dah letakkan untuk dilihat oleh sesiapa saja yang melawat web kita atau web MAPIM, insya-Allah. Jadi dan seterusnya, projek-projek yang kita laksanakan ini adalah projek-projek yang diperlukan oleh rakyat Gaza. Projek-projek yang mereka minta. Kita ada perbezaan. Bukan sekadar nak tolong Bukan nak tolong. Tolong apa benda yang diperlukan. Ya. Yang kita kadang-kadang kita buat projek, kita rasa apa orang tu perlukan. Tapi kadang-kadang orang tu tak perlu pun. Jadi kita mesti dapat projek, kita mesti engage orang tempatan seperti Saudara Musa Hasna yang duduk di Gaza sendiri. Dan ramai lagi pimpinan-pimpinan mereka Hamas yang kita berbincang dengan mereka dan juga penduduk tempatan. Apa keperluan mereka? Dan kita bagi keperluan tu dan mereka sangat-sangat menghargainya. Yang perkara ini Tuan Haji Aziz akan dapat memberi maklumat yang lebih detail. Dan alhamdulillah, jangan pihak para pendengar juga jangan bimbang bahawa
walaupun kita baru dalam ni, tapi kita ada partner yang solid. Jadi kita lah, kenapa kita perlukan partner yang Solid dan soleh lah. Solid dan solid. InsyaAllah. Jadi kenapa kita perlukan partner yang solid? Jadi bila kita baru, kita perlu belajar. Ya. Kita perlu pengalaman. Tapi dengan adanya partner yang macam ini, kita akan apa? Kita learning curve. Learning curve kita tu pendek lah. Ya. Bila pendek, dan lagi satu dia punya apa? Dia adalah kita mengelakkan kita buat projek yang tidak diperlukan. Projek gajah putih. Projek gajah putih. Kita buat projek, orang tak tahu nak buat apa dengan projek tu. Duit habis. Duit habis. Ya. Kan mungkin projek tu gah, mungkin projek tu hebat. Ya. Tetapi tak semestinya diperlukan. Baik. Dan alhamdulillah kita nak, penting juga kita nak sebahagian besar daripada duit yang kita ambil, yang didermakan oleh orang ramai kepada kita, digunakan untuk projek. Digunakan untuk projek itu. Bukan digunakan untuk perkara-perkara lain. Ini antara perkara, kita tak katalah orang lain tak buat macam tu. Ya. Jadi apa yang kita buat, inilah yang kita telah rancang, ini yang telah kita fikirkan dan kita rumuskan, dan insya-Allah benda ni akan kita laksanakan. Ya. Itulah kehebatan kita katakan, walaupun baru dalam bidang orang kata ni bantuan kemanusiaan, Kompleks Islam Al-I'tisam juga turut untuk menyahut MAPIM sendiri, dan MAPIM sendiri dianggap sebagai satu kata ni organisasi yang begitu dipercayai, authorized, payung umbrella kepada kerajaan Gaza pun sudah tahu ya. Dan dalam konteks ni Tuan Haji, saya nak tanya satu soalan Tuan Haji, dan Tuan Haji pun minta tanya soalan ni sebenarnya. Saya pun nak tanya kenapa. Kenapa Zionis begitu tega untuk menyerang bumi Gaza itu sendiri? Okey, sebelum saya mengulas ataupun menjawab soalan ni, kita habis tadi 4 benda yang kita buat. Pertamanya hospital, masjid, kemudiannya penajaan anak yatim, di mana 18,000 anak yatim di Gaza, dan sunyilah pembinaan semula rumah-rumah miskin yang di Gaza. Okey, itu 4 benda yang kita buat. Okey, kenapa Zionis sentiasa menyerang Gaza? Kenapa tak menyerang West Bank? Okey, itu benda yang kita kena faham dalam sejarah Palestin ini. Yang West Bank hari ini dikuasai oleh Fatah, di mana mereka diperintah bersama, sekelilingnya ada bersama dengan Israel. Jadi kalau pihak Israel nak menangkap di kalangan rakyat di Palestin, di Timur Barat, mereka boleh menangkap dengan semudahnya mungkin. Tak ada masalah bagi mereka. Manakala di Gaza, apa yang berlaku? Sebelum 2005 ada 8,000 pendatang haram Israel di Gaza dan dikawal oleh 15,000 tentera Israel. Dan mereka ni duduk di kawasan yang paling subur di Gaza, dikenal dengan kawasan Muharrarat. Sejak 2005, intifadah pertama, kedua, serangan-serangan berterusan dilancarkan oleh pejuang-pejuang Islam di Gaza, menyebabkan Israel lari keluar daripada Gaza 2005 ke atas. Bermakna sejak 2005 sehingga hari ini tak ada seorang pun bangsa Yahudi berada di Gaza. Sebab tu mereka rasa tercabar, dan mana-mana serangan yang kalau kena pada Israel, tempat yang pertama dia akan serang balik di Gaza sebagai sifat balas dendam mereka. Sebab itu semua Muslim Yes, dia 99%. Ada Kristian. Kristian yang berpihak kepada kerajaan Hamas. Kemudian yang keduanya adalah Gaza juga memiliki kelahiran Imam Syafi'i. Imam mazhab kita. Kita orang Malaysia ni perlu ada sensitiviti lebih. Sebab Imam mazhab kita lahir di Gaza. Dan yang ketiga juga yang perlu kita tahu ialah Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hashim bin Manaf pernah menetap dan meniaga di Gaza. Dan sebuah masjid bernama Hashim bin Manaf masih berada tersegam indah di bandar Gaza, dan saya pernah pergi masjid ini. Dan yang keempat, Gaza yang paling hebat dari seginya ialah merupakan negara ataupun tentera pertama yang menewaskan kerajaan Tartar. Ketiga, di bawah Genghis Khan memusnahkan empayar Islam. Hulagu Khan memusnahkan Baghdad. Mereka mengantar amaran kepada Sultan Muzaffar Qutuz ketika itu di Mesir, di mana Mesir, Gaza dan Mesir gabung ketika itu, memberi amaran suruh menyerah diri. Sultan ini memberi pembincang dengan sahabat-sahabatnya, dengan tenteranya, mereka melawan balik. Dan serangan ini buat pertama kalinya tentera Tartar tewas. Setelah 200 seri peperangan, mereka menang, pertama kalinya tewas di Gaza. Inilah uniknya Gaza berbanding dengan atau kawasan-kawasan sekitar Palestin. Dan Gaza juga merupakan daerah yang pertama bebas daripada Israel. Sebab inilah punca utama mereka menyerang Gaza. Saya teringat Tuan Haji kepada kisah peperangan Badar. Nabi masa itu ketumbukan tentera kufar
1,000 orang dengan berbanding dengan Muslim 300. Saya begitu terkesan dengan satu doa Rasulullah. Baginda menyebut, "Ya Allah, ya Tuhanku, kalau kau tidak membantu aku dalam waktu ini, tidak akan ada lagi orang yang menyebut namamu. Tidak akan ada lagi orang yang membesarkanmu." Jadi mungkin itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan para malaikatnya untuk memberikan pertolongan. Dan begitu juga saya kira bumi Gaza ini masih lagi sustain dalam peta dunia. Dikatakan mungkin ada juga insan-insan yang berhati mulia untuk kita membantu. Alhamdulillah, Malaysia walaupun berada di pada penta dunia ni kecil itu aja ya. Tetapi sebenarnya semangatnya besar insya-Allah untuk melihat hatta kita punya produk-produk pun yang Tuan Haji sebut tadi, projek pembinaan hospital pediatrik kanak-kanak dan ibu bersalin. Sebab yang banyak terkesan dengan serangan adalah di kalangan 30% adalah kanak-kanak. Kanak-kanak. Sebab ini mereka yang buat ethnic cleansing. 60% penduduk Gaza hari ini adalah kanak-kanak. Maknanya 4% yang dewasa. Dan juga projek pembinaan masjid-masjid yang diruntuhkan oleh rejim Zionis, projek anak angkat yatim syuhada dan juga projek pembinaan rumah fakir miskin. Waktu ini kita akan teruskan bual bicara kita. Namun begitu, kita akan berehat seketika kembali lagi semasa. Baiklah saudara, kita kembali semula ke bual bicara kita dalam prihatin untuk Gaza, sentiasa bersamamu, dibawakan untuk anda oleh Kompleks Islam Al-Ihtisam dengan kerjasama Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. We go to our brother Engineer Husna. Being as a genuinely people of Gaza, how do you feel that our existence go overwhelmingly to your countries, to your local area? So instead of another assistance from the other countries, how do you feel? Actually, we witnessed a growing up role for the Malaysia as a country and as a people toward helping Palestine and in common and Gaza in especially. Malaysian people participate actively in breaking the political siege and giving a lot of humanitarian assistance in Gaza. And maybe the unique and remarkable thing about this, my people feel in Gaza, actually Palestinian people didn't find a love and care like they found in Malaysia. Our students in Malaysia, our students who want to have higher education come to Malaysia because the facilities given by the universities here. Malaysia is the only country we entered without visa. Also the NGOs from Malaysia in common and Mabim in particular has a very good impact in Gaza. We witnessed action, not just words, because there is many people coming to Gaza, promise us by many things. We want to make a need assessment, then we will come back. They make the need assessment and then nothing happened. But here, no. We witnessed a need assessment and projects had been implemented in Gaza and depend on our needs. I have an experiment with Mabim. Mabim don't say, we have money, we want to spend it in that project. No. They said, if we want to have a money, where should we direct this money? Yes. So then they take the idea from us and begin to make the fundraising campaign for these projects. And actually now they are highlighting the most important issues about the humanitarian aid in Gaza, like the one I mentioned, the homeless poor families. We want to rehabilitate 2,400 houses in Gaza Strip, and we made a documentary film. My people in Gaza welcomed the assistance coming from the Malaysia and the care of the people about what is going on in Gaza. And we welcome any convoys and any delegations coming from Malaysia to Gaza. Actually, also we are dealing with them like our own family. Ya, thank you very much, Engineer Osman. Okey, kita tidak banyak masa Tuan Haji.
Jadi saya nak terus kepada Tuan Haji Shah. Sebelum itu, bagi mereka yang baru saja bersama kami di Hikmah TV, dan kita waktu ini bersama dengan panelis kita daripada Kompleks Islam Al-I'tisam, Tuan Haji Shah Syafi'i, yang juga merupakan pengurus dana dan juga promosi Kompleks Islam Al-I'tisam, yang juga merupakan entiti yang bergabung jalin dengan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, iaitu Tuan Haji Aziz Abu Bakar, yang merupakan penyelaras MAPIM Selangor, bersama dengan wakil daripada penyelaras OIC bagi menyalurkan bantuan-bantuan ke bumi Gaza. Baik, Tuan Haji Shah, dilihat kepada bantuan-bantuan kemanusiaan, Malaysia lebih begitu menyerlah dalam konteks menghulurkan bantuan lebih dahulu daripada negara-negara lain. Bukanlah nak naik lift tekan sendiri ni, bukan masuk bakul tekan sendiri, tapi sebagai kita nak menyokong, memberikan semangat kepada rakyat Malaysia. Apa pandangan Tuan Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari segi menyumbang dana ialah, saya menyuruhlah seluruh rakyat Malaysia untuk menyumbang ni. Tak semestinya kita banyak. Kita sekarang ni kita menggalakkan takat yang kita mampu. Kita sekarang ni melancarkan sumbangan dana RM5 seorang. Dan kita telah menyediakan fasiliti-fasiliti yang disebut tadi melalui web dan sebagainya, yang mana sumbangan-sumbangan ini boleh disampaikan secara online. Kalau tuan-tuan ada smartphone sekarang boleh menyumbang di hujung jari anda. Tuan-tuan cuma membuka laman web kita www.ki.com.my, masuk di situ butang donate. Ada payment gateway yang berupa bendera Palestin. Klik saja kat situ. Klik saja dan ikut arahan seterusnya. Dalam masa tak sampai 1 minit, tuan-tuan sudah dapat menyampaikan dana kepada untuk membantu rakyat Palestin. Dan jangan fikir saya nak bagi ni kena RM100, kena RM1,000, kena RM5. Kalau RM5 pun terlalu mahal, RM1 tu. Kita membeli grocery lagi banyak tu dia. Kadang-kadang kita breakfast dia dah RM10, RM15. Sekali je pun. Ini kerja minta. Kalau ada 1 juta rakyat Malaysia melihat program ini sekarang, 1 juta bagi RM5, dah ada 5 juta. 5 juta ni kita dah boleh buat lebih kurang hampir 1,000 rumah orang miskin kita boleh baik pulih. Hampir 1,000. Yang sekarang ni ada 110,000. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh nyumbang 1,000. Dengan mudah sekali. Dengan cepat. Tak payah pun bangun. Tak payah pergi bank. Tak payah susah-susah. Lalui smartphone kita dah boleh start. Sumbanglah. Jangan tunggu. Untuk buat kebaikan, Nabi suruh jangan tunggu. Tak tentu lagi kita cukup boleh hidup dalam masa 1 jam atau sampai besok. Kalau kita bertangguh dalam perkara-perkara yang yang baik ni, kita takut kita rugi dan menyesal nanti kita bertemu dengan Allah. Kenapalah aku tak derma. Sama juga kalau kita termampu 100, kita bagi RM5 pun kita cakap, Allah, kenapa aku bagi RM5? Kalau bagi 1,000 itu lagi, aku mungkin Allah bagi aku di syurga yang lebih tinggi daripada itu. Allahu akbar. Waktu ini kita akan teruskan bual bicara kita. Namun begitu, kita akan berehat seketika, kembali lagi sepasang. Baiklah saudara, kita kembali semula ke bual bicara kita dalam prihatin untuk Gaza. Kalau kita lihat kepada sumbangan rakyat Malaysia ni, kalau ramai yang bersikap kooperatif sebegitu, rasa-rasanya tidak ada masalah Dan hari ini sebagai orang Islam yang merasakan menguruskan bantuan-bantuan kemanusiaan yang masuk ke bumi Gaza ni, Tuan Haji, kita memang tahu dalam hadis memang disebut sedekahun jariyah. Bukan sedekahun mutawaqifah. Mana sedekah yang terhenti. Mana kita? Bukan sedemikian. Kita berjalan, sentiasa berjalan. Jadi Tuan Haji sebagai orang MAPIM ataupun penaras MAPIM Selangor khususnya, bagaimana usaha-usaha untuk mendekati donor-donor ataupun penderma-penderma korporat dalam konteks ini? Okay, sebelum saya mengulas, saya nak menyentuh sikit apa kata Haji Masyah tadi. Yang paling penting ialah walaupun sedikit, yang paling penting ialah berterusan dan istiqamah. Dengan cara begini ada istimrariyah. Engineer Ustaz, istimrariyah. Sehingga keseluruhan insya-Allah. Okey. Pelbagai cara kita buat program-program yang telah dilaksanakan dalam mengumpul dana ni, antaranya program masjid ke masjid, pejabat kerajaan. Termasuk juga setengah ahli korporat baru ni di IB Highcom juga telah memberi semangat. Masya-Allah. Dibuat program program Motor Face dia. Alhamdulillah dia memberi 3 NGO yang besar dengan sumbangan yang banyak, yang besar. Terima kasih kepada IB Highcom. Dan kita juga sedang mempromosikan nama-nama kita dengan menghantar surat
kepada semua NGO-NGO, individu perseorangan supaya mereka tampil membantu, dan yang paling penting kita menunjukkan bukti. Kadang-kadang seperti mana yang kita tahu sebelum ni, banyak memohon bantuan tapi tak nampak apa projek dia. MAPIM boleh lihat dalam website dia dan pamphlet yang telah kita edarkan, terbukti tersegam masjid, kemudian anak yatim, itu juga rumah-rumah miskin yang sedang kita bina. So itu kerja ni perlu dilaksanakan berterusan, bukan terhenti, dan dia perlu diinsting yang kuat dalam hati kita. Dan setiap kali nak terhenti itu kita memikirkan bagaimana kesusahan mereka. So ini tanggungjawab keseluruhan umat Islam, bukan tanggungjawab MAPIM seorang je. Ya. Sebab Tuan Haji, kita antara kita melihat orang yang memikul batu dengan kita memikul batu, dia punya berat tak sama. Jadi maknanya orang bercakap senang lah. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, saya kira kalau apalah salahnya kalau kita membuat CSR kita, kan, corporate social responsibility, untuk kita membantu rakyat Palestin yang juga merupakan saudara sesyahadah kita. Kalau kita rasa sedemikian, itu merupakan satu kewajaran yang amat tinggi, saya kira. Tuan Haji Shah, sebelum kita wrap up kita punya perbincangan kita, mungkin Tuan Haji Shah boleh dalam seminit memberikan kata-kata perangsang, insya-Allah mungkin dalam menjayakan konteks masalah di Palestin, masalah di Gaza adalah masalah umat Islam semua. Bukan masalah orang Palestin, bukan masalah orang Arab. Dan kita juga dan kita menyampaikan bantuan kepada rakyat Gaza, rakyat Palestin ini bukan atas dasar kesian kat mereka, bukan atas dasar simpati kat mereka, tapi kita mesti hidupkan bahawa ini tanggungjawab kita. Ini amanah yang Allah berikan kepada setiap orang Islam, dan kita mesti berjihad untuk membantu mereka dengan perasaan jihad, perasaan kasih sayang sesama saudara. Jadi jangan kita anggap mereka miskin, sebab mereka ditindas, bukan. Kita nak adalah kita buat ini dengan satu komitmen bahawa kita buat ini lillahi ta'ala. Allah dah campakkan amanah kepada kita dan kita kena pikul walaupun kita suka atau tidak suka. Allah. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji Aziz. Kesimpulannya begini, kita kena memikul ataupun mendengar kata-kata Sayyidina Umar ketika beliau mengambil Palestin pada 636 Masihi dengan mengatakan, pada hari ini telah aku bebaskan dan telah wakafkan Palestin ini kepada umat Islam. Jadi wakaf ini sekarang telah dipecah-pecahkan, telah diambil oleh Zionis dan Abdullah ini. So kita perlu kembalikan balik tanah-tanah Palestin kepada mereka dengan kerja-kerja berterusan. Dan Allah SWT tak tanya kenapa tak bebas, dan Allah tanya apa kerja yang kita buat. Apa sumbangan kita? Apa sumbangan? Dan sumbangan ini perlulah berterusan sehinggalah negara Palestin dibebaskan sepenuhnya. Okay, terima kasih. Engineer Husna, before we recap our program today, so may I have any one words from your... Actually, maybe two or Yes. two Yes. or three. First, the Palestinians, I want to be sure we welcome and the Malaysian assistance, and my people is loving you so much, myself loving Malaysia very, very, very much for what you are doing for Palestine. Palestine issue is almost all Muslim issue, and is aqidah, and it is not just a humanitarian issue. It must be, there is a condition must be ended. Also, please don't look us as a poor or miskin or just weak Muslim. No, we are strong, and you can witness this by Hijarat al-Zijil war and the Furqan war. Alhamdulillah, they begging us in the last war for the ceasefire. Israel begging us for the ceasefire, but our problem is we don't have a natural resources. There is limited funds come together. So that's how you look to us. Okay. We are strong, but with limited resources. Yes, yes. So that's why we are going to and asking from you your duty, because this is your duty. This is our mutual task, actually. You Yes. will be asked, because Palestine is your land as it is our land. Thank you very much, Engineer Husna. Terima kasih kepada panelis semua, Tuan Haji Shah Syafiee daripada pengurus dana dan juga promosi Kompleks Islam Al-Intisam, yang juga merupakan rakan kepada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, yang mana di sebelah kanan saya merupakan Tuan Haji Aziz Abu Bakar yang merupakan penyelaras MAPIM Selangor, dan juga Engineer Husna daripada penyelaras Kerjasama Islam OIC yang turut berbicara dalam prihatin Gaza sentiasa bersamamu. Dan semoga kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Bagi saudara yang tidak berkesempatan untuk menghadiri program-program yang telah dianjurkan oleh Kiai dan MAPIM dalam usaha untuk membantu saudara se-Islam kita di Gaza, saudara bolehlah menyumbang ke akaun Kiai dan MAPIM.
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين لو كان بيننا الحبيب لدنا الخس والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه